Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang berbahagia Al-Fadilah Dr. Khairul Hamimah, seterusnya rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan cuba bincang kritikan filem Nujum Pak Belalang dari sudut akidah, akhlak, pemikiran dan masyarakat secara ringkas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nama sayanya, sebelum kita pergi lebih jauh, nama saya Ahmad Zamzami bin Cik Daud. Okey, Ahmad Zamzami bin Cik Daud. Okey, kita terus kepada sejarah cerita jenaka. Okey, ini merupakan gambar buku cerita jenaka yang tertulis padanya Lebay Malang, Pak Kaduk, Pak Pandir dan Si Luncai. Okey, cuma kalau kita tengok dari sudut sejarah cerita jenaka ni, buku cerita jenaka diterbitkan seawal tahun 1908. Masya Allah, tahun 1908 ni tahun sebelum kejatuhan Khilafah Uthmaniyah lagi lah. Okay, tahun 1920 lebih kejatuhan Khilafah. Ni sebelum kejatuhan Khilafah lagi, oleh Raja Haji Yahya. Diterbitkan seawal tahun 1908. Yang keduanya, cerita yang pada asalnya diperturunkan melalui mulut ke mulut. Dia tidak bertulis lagi, just daripada mulut ke mulut cerita sebagai hiburan, okey, dan pengajaran buat anak-anak. Di dalam siri cerita jenaka terdapat 5 kisah, iaitu antaranya kisah Lebay Malang, Pak Kaduk, Pak Pandir, Pak Belalang dan Si Luncai. Okey, seterusnya cerita Pak Belalang ni siapa yang terbit, siapa yang buat? Dibuat oleh seniman Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee ni, saya kira tidak ada orang yang tak kenal dia. Semua orang Malaysia ni boleh kata kenal dia. Dan dia, kita tahu, makruf dengan fikiran yang begitu jenius lah dalam menghasilkan filem. Okey, secara ringkasnya, dia seorang yang berwawasan jauh, mencipta 60 buah filem dan 360 buah lagu. Banyak, tuan-tuan. Menerbitkan filem Nujum Pak Belalang pada tahun 1959. Masya Allah, 2 tahun selepas merdeka, okay, diterbitkan cerita cerita Nujum Pak Belalang. Okay, seterusnya, dalam cerita Nujum Pak Belalang ni terdapat permasalahan berkaitan dengan akidah. Okay. Cumanya Tan Sri P. Ramlee ni dia bijak untuk melontarkan pandangan dia, melontarkan nasihat kepada masyarakat secara halus lah. Okey, pertamanya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kena meyakini bahawa yang kita hanya perlu takut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang akan boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada atas muka dunia ni tidak dapat memberi mudarat, tidak dapat memberi manfaat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni saya bawa datang satu firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memang berkuasa. Apa yang dia nak, dia buat. Dia izin jadi, dia tak izin tidak akan jadi. Ini perlu menjadi akidah dalam diri kita. Okey. Dan di samping kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga kena meletakkan dalam diri kita adanya ar-raja. Selain daripada al-khauf, dia kena ada ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada rasa takut, kita perlu ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan syurga, memberikan rahmat dia kepada kita. Okey, seterusnya, permasalahan yang kedua, percaya kepada telekan dan nujum. Yang ni kita semua
tahulah, apabila kita pergi kepada orang yang tukang tilik, tukang nujum, 40 hari ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis daripada Muawiyah bin Al-Hikam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliah. Amalan pergi jumpa orang tukang tilik, pergi jumpa ahli nujum ni merupakan amalan orang jahiliah zaman dahulu. Maka dia tanya Nabi, dulu pernah pergi berjumpa dengan tukang tilik sewaktu jahiliah. Kami selalu mendatangi al-kuhan. Okey, kuhan ni maksud dia bomoh, tukang tilik lah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu sesekali mendatangi al-kuhan. Nabi dah larang. Okey. Zaman masa jahiliah tu tak apalah, bila masuk Islam tak boleh. Cuma seperti mana disebutkan tadi, sekiranya kita pergi jumpa tukang tilik 40 hari ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya menggunakan sihir dan hembusan. Yang ni jelaslah dalam siri ataupun dalam filem yang di filem Pak Belalang ni jelas. Sebenarnya ianya juga ma'ruf, sihir dan hembusan ni tak boleh lah. Kalau kita nak jampi dengan ayat yang Al-Quran semua tak apa, tapi kalau dijampi dengan ayat yang tidak difahami, maksudnya tidak difahami, tidak boleh. Kalau kita jampi dengan ayat yang difahami, bahasa doa yang baik, tak apa. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak difahami, tidak boleh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, sahabat Nabi ni bagus. Apabila dia tak tahu, dia terus tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan melainkan dengan alasan yang benar. Ini 3 dah. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada lari daripada perang dan menuduh wanita muhsan beriman yang tidak bersalah dengan tuduhan. Cukup 7. Ini larangan Nabi SAW secara jelas. Jangan disebut sihir. Secara jelas Nabi SAW menyatakan ianya tergolong dalam dosa yang besar. Okay, seterusnya, apabila begitu, dia ada kesan dari sudut kepincangan akidah. Okay, kesan kepada akhlak. Pertama, kesan kepincangan akidah ni dia menghasilkan kesan kepada akhlak. Pertama, apa yang berlaku pada akhlak? Iaitu menjadi malas berusaha. Sebab dia dah tahu, bila dia ditilik, sebenarnya dia ditipu oleh syaitan. Dia tilik, dia kata, engkau ni kalau kerja pun tak akan jadi kaya. Maka jadi malas. Yang keduanya, mudah berputus asa. Dah tilik tahu engkau mati 2 minggu lagi, jadi putus asa. Sedangkan benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesan terhadap pemikiran. Ada juga tadi dari sudut akhlak, ini dari sudut pemikiran. Terperangkap di dalam dunia sendiri. Pemikiran kita jadi tak boleh nak berkembang. Okay? Tidak dapat menentukan perkara yang lebih penting. Tak tahu mana yang penting, mana yang lebih penting, tak tahu nak beza. Sebab apa? Sebab otak kita telah diracuni oleh kefahaman yang salah. Mudah ditipu dan menipu. Secara jelas dalam video ni, penipuan berlaku lah. Sebab bukan dia tilik pun, tapi kebetulan saja dia bernasib baik dalam setiap hal. Seterusnya, kesan terhadap kepercayaan, syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh lagi lah. Yang keduanya, ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan dia. Seterusnya, kritikan sosial. Secara ringkasnya, kritikan kepada golongan pemerintah. Pemerintah yang mudah ditipu. Kita tengok dalam menentukan
pertandingan, dalam pertandingan yang dibuat, antaranya menentukan mana titik jantan, titik betina, mana apa yang ada dalam genggaman, soalan last dia tu, kaju mana yang awal, mana yang akhir, secara jelas mudah ditipu lah. Seterusnya, kritikan kepada golongan rakyat mempercayai perkara tahyul dan khurafat. Dalam video ni jelas lah, percaya sangat-sangat tentang benda tahyul dan benda khurafat. Seterusnya, cara kita nak menerapkan akidah yang betul. Tak dapat tidak, 3 elemen ni adalah elemen yang terpenting. Pertama, kena guru dan ilmu yang betul. Kalau ada guru betul, ilmu salah tak jadi juga. Kalau ada ilmu betul, guru yang salah tak jadi juga. Dia kena dua ni, ilmu dan guru yang betul. Yang keduanya, berusaha ibadat yang sahih. Ilmu, dah belajar ilmu betul, guru dah betul, kita buat ibadat yang betul lah. Mana ada ibadat puja pantai, puja busut, macam-macam tu tidak ada. Itu adalah perkara yang syirik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, berusaha menjauhi maksiat, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 3 perkara ni boleh menerapkan akidah yang betul kepada diri kita lah. Secara kesimpulannya, sastra Melayu memberikan teguran secara halus dan berhikmah kepada masyarakat. Ini P.Ramlee juga memainkan peranan lah. Yang keduanya, kisah-kisah yang dibawa turun-temurun, tidak lapuk dik hujan, tidak lekang dik panas. Sampai hari ni cerita ni diulang, ditayang, dan berapa ramai orang yang nak mengambil manfaat ataupun istifadah daripada cerita yang dibuat oleh Tan Sri P.Ramlee ni lah. Sekarang itu saja perbincangan secara ringkas. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.